بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita share dahulu untuk usaha supaya ramai yang dapat manfaat. Sahabat-sahabat sekalian, semalam kita telah pun membahaskan sirah Nabi kita ni dah 2 siri dah. Semalam dah 2 siri. Satu siang hari itu dan juga kita sambung malam tadi. Dan sedar tak sedar kita sudah bahaskan 2 bab secara kesimpulan lah. Setebal tebal buku kitab Sirah Ar-Rahiqul Maktum tu, kita dah bahas 2 bab. Pertama babnya orang Arab jahiliah. Siapa mereka? Kita dah sebut akidah mereka, agama orang Arab jahiliah, dan juga bagaimana mereka bernasab, berketurunan, bersalasilah. Dan juga kita telah tutup bab pertama dengan menyatakan bagaimana Nabi diutuskan kepada mereka di tengah-tengah kesesatan dan kezaliman mereka itu. Kemudian malam tadi pun kita sambung lagi siri kedua sirah kita, yang mana semalam kita sebut tentang pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh ahlus siyar ataupun ulama sirah bila sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian kita sebut juga semalam keistimewaan baginda sewaktu dilahirkan. Sewaktu Nabi dilahirkan tak sama dengan kita. Kita dah sebut juga semalam ada 3 keistimewaan berlaku kepada Nabi SAW sewaktu dilahirkan. Ini kita dah bahas semalam juga. Dan pagi ni dalam siaran lebih kurang 30 minit ini kita nak membahaskan tentang bagaimana Nabi SAW dalam penjagaan Halimah Sa'diyah. Ada riwayat kata Nabi mula dibelah dadanya. Nabi mula dibelah dadanya kali pertama ketika umurnya Nabi SAW 4 tahun. Ada kat balik dekat sini. Okey, baik. Ya. Dalam jagaan Halimah Nabi kita, Nabi duduk dengan Halimah ni 4 tahun. Sahabat-sahabat sekalian, 4 tahun. Dalam 2 tahun pertama tu, maknanya fasa pertama Nabi disusukan sepenuhnya oleh Halimah. Maknanya betul lah Al-Quran sebut tempoh penyusuan yang paling sempurna ialah 2 tahun. Kita tengok ayat Al-Quran, kita rujuk kepada pakar kita, adinda saya Dr. Abu Rayyan yang ada bersama pada pagi ini. Apa kata Al-Quran? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ya. Tempoh penyusuan yang sempurna bagi satu-satu bayi itu bila kita nak menyusu, kata Allah 2 tahun. Tapi soalnya 2 tahun ataupun kita nak menyusu kurang lagi daripada 2 tahun tak apa. Tetapi yang liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi sesiapa yang mahu menyempurnakan tempoh penyusuan itu. Cuba lambai orang cakap salam pada Muhammad. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Fika. Terima kasih besan saya, adik Linda. Pak Cak pun ada masuk. Alhamdulillah. Kuala Berang terang ke Datuk terang. InsyaAllah clear. Kak Ruzi, Azwan dan juga rakan-rakan yang lain. Kita nak sambung sirah Nabi kita. Okey, baik. Jadi Nabi SAW duduk dengan Halimah ni 4 tahun. Dalam 2 fasa yang berbeza. Maksudnya fasa pertama tu 2 tahun Nabi disusukan sepenuhnya oleh Halimah. Dan fasa kedua Nabi SAW duduk dengan Halimah ini, iaitulah fasa penjagaan ataupun asuhan. Itu pun riwayat kata Halimah minta dengannya bonda Nabi SAW selepas tempoh menyusu nak jaga lagi.
Mana nak sambung jaga, nak asuh Nabi. Antara sebabnya kata Halimah, anak ini membawa berkat kepada kami. Anak ini yakni Nabi kita ni sepanjang duduk dengan Halimah kata berkat sangat. Tetapi betul kalau kita baca dalam sirah baik klasik atau moden ada disebut antara keberkatan Nabi SAW ialah perkampungan Halimah, iaitulah perkampungan Bani Sa'ad bin Bakr. Halimah ni daripada kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Jadi perkampungan Halimah sejak bawa balik Nabi SAW ke kampung, katanya setiap pagi kalau kami nak perah susu binatang ternakan, sentiasa penuh, susu tu penuh semua. Ini berkat Nabi, murah rezeki. Begitu juga kata Halimah, kampung kami menjadi hijau. Jadi menghijau. Bayangkan ni padang pasir tanah Arab yang panas. Dibawa balik Nabi SAW, diasuh oleh Halimah. Halimah kata murah rezeki, berkat pun banyak. Antaranya kampung kami menghijau. Antaranya juga kita sebut tadi, nak perah susu tiap-tiap pagi, kantung binatang ternakan tu penuh semua. Penuh semua dengan susu. Terima kasih adik Mi daripada Pejabat Mufti Wilayah. Terima kasih rakan-rakan. Ya. Jadi ini antara keberkatan. Keberkatan Nabi SAW. Jadi tu yang Halimah minta dengan Aminah nak sambung jaga Nabi, dan diberi oleh Aminah untuk Nabi ni terus diasuh olehnya Halimah Sa'diyah selama 2 tahun lagi. Itu yang kita katakan ada tempoh 4 tahun Nabi duduk dengan Halimah. 2 tahun pertama disusu penuh. 2 tahun berikutnya adalah fasa asuhan ataupun mengasuh Nabi sehingga umur 4 tahun. Dan sewaktu umur Nabi 4 atau 5 tahun. Kenapa saya sebut 4 atau 5 tahun? Kerana inilah yang dinukilkan oleh Ahlus Siyar ataupun scholars kita dalam bidang sirah. Antaranya Al-Mubarak Furi dalam karyanya Ar-Rahiqul Makhtum yang terkenal itu, menunjukkan bahawa tempoh Nabi mula-mula sekali dibelah dada. Nabi dibelah dada mula-mula sekali, iaitulah ketika umur Nabi 4 atau 5 tahun. Waktu itu katanya Nabi SAW bermain dengan sekanak-kanak sebaya. Datang Jibril membelah dada Nabi SAW, sebagaimana riwayat yang telah masyhur dan telah kita maklum itu. Maknanya Nabi kita SAW ni, kalau kita baca dalam riwayat, termasuk riwayat Isra' Mi'raj kita, yang mana riwayat Isra' Mi'raj ni kita dah sebut dah sehari dua ni dalam kuliah ringkas kita, di mana dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun ada riwayat kata Nabi dibelah dadanya sebanyak 2 kali. Dan riwayat ini dapat kita baca dalam hadis yang panjang daripada Imam Bukhari itu, daripada Imam Bukhari. Mana panjang hadis Isra' Mi'raj, cuma ada disebut Nabi dibelah pula dada baginda SAW. Maknanya baginda dibelah dada ni bukan sekali, paling kurang kata ulama, makna paling kurang, lebih tak nak kata paling kurang 3 kali. 3 kali sepanjang hayat Nabi SAW. Kali pertama ni lah yang sedang kita bincang, ketika umur Nabi SAW 4 atau 5 tahun dalam jagaan Halimah Sa'diyah itu. Dan sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana peristiwa pembelahan dada inilah Halimah jadi takut. Suaminya Abu Kabsyah pun jadi takut. Maka dia kata, bang, kita hantar baliklah Muhammad ni ke pangkuan bondanya, kerana bimbang berlaku lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Maka Nabi pun dihantar balik semula ke pangkuan bondanya, asasnya kerana bimbang perkara seperti ini berlaku kepada Nabi. Dan Nabi balik ke pangkuan bondanya Aminah binti Wahab ketika umur Nabi 4 atau 5 tahun tadi. Maknanya duduk dengan Halimah tak lama, 2 tahun fasa pertama tu menyusu penuh. Kemudian Halimah minta lagi dengan Aminah nak sambung jaga. Maka Aminah bagi. Maka duduk lagi Nabi dengan Halimah 2 tahun lagi. Maknanya jadi 4 tahun. Sehingga umur Nabi 4 atau 5 tahun dibelah dada Nabi.
Kemudian Nabi dihantar pulang semula ke pangkuan bondanya Aminah binti Wahab. Dan Nabi mula duduk dengan bondanya pun tak lama, sahabat-sahabat sekalian, sekitar 2 tahun saja. Maknanya Nabi duduk ni tak lama, 2 tahun dengan Halimah, sambung lagi 2 tahun dengan bondanya pun 2 tahun, kemudian berpindah dijaga datuknya selepas kewafatan bonda Nabi Aminah binti Wahab di Abwa' sempadan Mekah dan Madinah itu pun 2 tahun juga. Tak lama Nabi diasuh berpindah penjagaan daripada Halimah kepada bondanya, kepada datuknya. Ni kita akan detailkan sekejap lagi. Ya. Maka Nabi SAW dikatakan bila balik ke pangkuan bondanya, antara benda yang Nabi selalu dengar, daripada bondanya apa dia? Siapakah ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib? Mana satu orang ibu selalu cerita kepada anak dia, siapa ayahandanya? Abdullah bin Abdul Muttalib, satu orang anak terbaik milik Abdul Muttalib, dan satu orang anak yang kuat usaha dan taat kepada ibu bapa, tetapi meninggal ayahanda Nabi di Madinah. Di Madinah Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika umur Nabi 2 bulan dalam kandungan. Ketika umur Nabi 2 bulan dalam kandungan, maka Nabi SAW kehilangan ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib yang wafat di Madinah. Okey, boleh. Okey, baik. Okey. Baik. So kemudian bila Nabi SAW duduk dengan Aminah binti Wahab, bondanya selalu cerita siapa ayahandanya Abdullah, anak terbaik milik Abdul Muttalib, satu anak yang segak berbanding anak-anak yang lain, bapa-bapa saudara Nabi pun. Begitu juga satu riwayat kata Abdullah juga adalah satu anak yang dinazarkan oleh Abdul Muttalib untuk disembelih kepada Tuhan Kaabah. Maknanya riwayat ada sebut Abdullah ni antara keistimewaannya, betul lah anak terbaik milik Abdul Muttalib tu satu, rajin bekerja, dengar cakap orang tua. Tu yang kita baca riwayat. Abdullah wafat ni di Madinah, bukan wafat di Mekah. Kenapa? Kerana ia memang duduk di Madinah untuk jaga harta benda Abdul Muttalib yang banyak di Madinah. Antaranya kebun, antaranya tanah, antaranya rumah Abdul Muttalib yang ada di Madinah. Lalu soalnya, ada beberapa sahabat bertanya. Dia kata, macam mana pula Abdullah boleh wafat di Madinah? Tidakkah Abdullah ini orangnya Mekah? Ayahnya Abdul Muttalib orang Mekah, bondanya, keturunannya orang Mekah, betul. Tetapi kita jangan lupa, Abdul Muttalib ayahnya Hashim orang Mekah, tetapi maknya Salma adalah orang Madinah. Hashim ayah Abdul Muttalib orang Mekah, betul, pemerintah Mekah. Tetapi isteri Hashim bonda kepada Abdul Muttalib yang bernama Salma. Kalau ada saudara mara ataupun orang tua kita, orang di kampung kita nama Salma, ini nama moyang perempuan Nabi, bonda kepada Abdul Muttalib. Jadi Salma ni bukan orang Mekah tetapi orang Madinah. Dan riwayatnya panjang kalau kita nak baca. Antaranya dikatakan Hashim moyang Nabi ni, sewaktu dia bujang lagi, dia memerintah Mekah. Kemudian ada beberapa bulan, yakni ketika musimnya syita dan juga musim saif, Hashim ni dia akan tinggalkan Mekah. Dia keluar dari Mekah untuk berniaga. Berniaga di mana? Di Syam. Untuk berniaga di Syam. Itu yang kita baca ayat Al-Quran ya, li'ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Rihlatash shita'i was-saif makna pada musim syita, musim sejuk, was-saif, musim panas. Maka kebanyakan orang Arab yang berniaga ni dia akan pergi ke Syam untuk meniagakan barang.
Kemudian habis musim, ambil barang daripada Syam, import lah, bawa balik ke Mekah, jual di Mekah. Masuk pula bulan nak berniaga tahun depannya, dia ambil barang dari Mekah, dieksport ke Syam, diniagakan di Syam. Habis musim, barang daripada Syam diimport, dia bawa balik ke Mekah dan mereka niagakan. Jadi begitu juga Hashim, itulah ayah kepada Abdul Muttalib, moyang Nabi kita. Kerja hakikinya ialah berniaga, nak survive hidup berniaga. Tetapi dari segi keturunan Hashim ni memang mendominasi dan juga mengawal ataupun memerintah Mekah itu. Lalu riwayat kata Hashim pada tahun itu dia nak pergi berniaga di Syam macam biasalah. Tetapi entah nak jadi jodoh dia, ada sebab musabab ni, dia sudah melalui satu jalan menuju ke Yathrib dahulu. Yathrib ni nama lama bagi Madinah. Dia pergi Yathrib dulu, kemudian entah macam mana dia duduk lama sikit di Yathrib. Dan sewaktu dia duduk beberapa hari lebih daripada masa kebiasaan duduk di Yathrib, dia terpandang satu orang wanita cantik sangat. Siapa? Salma namanya, mak Abdul Muttalib lah. Maka bila dia tengok orang puang ni comel sangat di Yathrib, maka dia pun pinang wanita itu. Kebetulan Salma ni adalah anak pembesar kepada pembesar-pembesar di Madinah. Itu yang kita katakan Abdul Muttalib ni sebenar bangsawan. Abdullah pun bangsawan, Nabi kita lagilah. Dari segi harta banyak, kerana Nabi mewarisi harta daripada moyangnya Hashim orang Mekah dan moyangnya Salma orang Madinah. Abdul Muttalib begitu juga, kerana dia tak ada adik-beradik. Abdul Muttalib ni anak seorang. Abdul Muttalib sama macam Nabi Muhammad SAW, lahir sebagai anak tunggal. Kenapa? Sebab selepas Hashim tu berkahwin dengan maknya Salma, maka mengandung Salma dalam umur 2 bulan. Maknanya 2 bulan dalam kandungan, meninggal. Hashim meninggal di Gaza, Palestin. Meninggal di Gaza, Palestin. Itu yang kita tengok dunia jam 10 ya, kawan-kawan sekalian, cuba tengok. Orang Arab Palestin ni bila tunjuk perasaan tu, dia letak spanduk, bawa spanduk tu. Apa dia tulis di spanduk? Cuba kita tengok betul-betul. Antaranya dia nak menarik perhatian orang Islam supaya bebaskan Palestin, jaga tanah Gaza. Antara yang ditulis dalam spanduk tu, antaranya lah apa dia? Kubur moyang Nabi, yakni Hashim bin Abdul Manaf ada di kampung kami di Gaza ini. Itu dia. Jadi ni sedikit kisah tentang Abdul Muttalib lah. Sebab itu Abdullah ayah kepada Nabi SAW ni wafat di Madinah ya, kerana jaga harta Abdul Muttalib, tanah, jaga kebun, jaga rumah di Madinah. Dan bila sahabat tanya kenapa sampai di Madinah pergi jaga harta Abdul Muttalib, bukankah Abdul Muttalib orang Mekah? Kita dah bincang tadi, betul, Abdul Muttalib ni ayahnya orang Mekah, yakni Hashim, tetapi maknya Salma orang Madinah. Maka hartanya ada diwarisi daripada ayahnya di Mekah, termasuk kerajaan Mekah, dan ada diwarisi harta benda daripada bondanya Salma orang Madinah. Itu yang Abdullah pergi ke Yathrib, nama lama bagi Madinah lah, pergi ke Madinah, jaga kebun, jaga tanah, jaga rumah, kemudian wafat di sana. Maknanya Nabi tak sempat jumpa ayahandanya Abdullah, kerana riwayat kata Abdullah ni wafat ketika umur Nabi 2 bulan dalam kandungan. 2 bulan di dalam kandungan. Jadi bila Nabi ni selalu dengar cerita tentang siapa Abdullah, istimewanya Abdullah, bahkan kita sebut riwayat tadi apa dia? Satu orang anak yang dinazarkan oleh Abdul Muttalib untuk disembelih kepada Tuhan Kaabah. Untuk disembelih kepada Tuhan Kaabah. Kenapa sampai nak kena sembelih tu? Riwayat ni panjang, kita akan ceritalah di masa yang sesuai nanti. Maka Nabi teringin nak tengok makam ayahandanya Abdullah bin Abdul Muttalib itu di Madinah. Di Madinah. Maka bila Nabi minta dengan bondanya Aminah nak tengoklah makam ayahandanya, maka Aminah pun bawa Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah untuk menziarahi makam ayahandanya. Sewaktu ini umur Nabi kita 6 tahun.
Umur Nabi kita 6 tahun. Kalau tempat kita di tanah Melayu Malaysia kita ni lebih kurang tadika lah. Umur tadika dibawa umur 6 tahun ya, Nabi dibawa oleh bondanya Aminah binti Wahab ke Madinatul Munawwarah untuk menziarahi makam suaminya itu. Dan Aminah tidak pergi berdua dengan Nabi, dua beranak, tidak. Riwayat kata ditemani oleh Abdul Muttalib sendiri, datuk Nabi, nak tengok juga ya makam anaknya Abdullah yang wafat di Madinah itu. Kemudian ditemani oleh beberapa pengiring daripadanya Mekah. Dan juga riwayat kata ditemani juga rombongan mereka oleh Ummu Aiman. Oleh Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Iaitulah hamba abdi milik bonda Nabi SAW. Ummu Aiman ni hamba abdi milik kepada bonda Nabi Aminah binti Wahab itu. Dan Ummu Aiman ni ada riwayat menyebut tentangnya, dia berkulit hitam. Mana hamba abdi yang jenis kulit hitam. Bila wafat bonda Nabi, diwariskan kepada Nabi sebagainya hamba abdi juga. Tetapi kemudiannya Nabi memerdekakan Ummu Aiman dengan cara mengahwinkan Ummu Aiman itu dengan anak angkat Nabi SAW. Siapa anak angkat Nabi? Zaid bin Harithah. Yang Nabi tukar nama kepada Zaid bin Muhammad, sehingga Allah tegur perbuatan itu, larangan kita binkan anak angkat lah kepada bukan nasab yang asal baginya. Jadi Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi. Nabi kahwinkan dengan Ummu Aiman, itulah hamba perempuan milik bonda Nabi Aminah binti Wahab. Bila menikahnya Zaid dengan Ummu Aiman, tu yang dapat cucu angkat Nabi. Siapa cucu angkat Nabi? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, akhirnya mereka sampai di Madinah. Lebih kurang 8 hari 8 malam, 500 km. Sampai di Madinah, berhasil baginda SAW menemui makam ayahandanya. Maka menangis Nabi di kubur ayahandanya. Ini satu dalil, rupanya tiada tegahan kita mengalirkan air mata ataupun menangis di kubur orang tua kita kah, di kubur tok nenek kita kah, di kubur suami anak-anak kita, sahabat kita. Tiada tegahan berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Cuma menangis ni sifatnya kemanusiaan. Tinggal lagi, setiap sifat manusia ini Allah beri akal dan juga beri panduan syariat. Menangis boleh, tapi menangis yang macam mana? Begitu juga contoh kita berhutang. Berhutang boleh, tapi berhutang yang jenis macam mana? Nikah kahwin boleh, tetapi nikah kahwin yang jenis macam mana? Maknanya akal diberi dengan dipandu syariat. Walaupun Nabi menangis, kita boleh menangis, boleh, tetapi ada cara dan adabnya ketika kita menziarahi kubur, mengalirkan air mata, melawatnya makam ayahanda bonda kita dan adik keluarga kita itu. Menangis Nabi, melawat makam ayahandanya. Maka katanya riwayat, Aminah melihat Nabi ni dan dirasakan tak sesuai kalau nak balik awal ke Mekah. Mana bila tengok Nabi sedih, baru semalam dengar tentang ayahandanya, hari ni dapat pula melawat makam ayahandanya di Yathrib, di Madinah itu. Maka kata Aminah, ada baiknya duduk lama sikit lah di Madinah. Antaranya untuk menguatkan emosi Nabi, dan lebih daripada itu untuk memperkenalkan Nabi SAW dengan sanak saudara Nabi yang ramai di Madinah. Kita dah sebut tadi macam mana Nabi ramai saudara mara di Madinah. Kita dah sebut dah tadi, Abdul Muttalib datuk Nabi, maknya Salma orang Madinah, ayahnya Hashim orang Mekah. Maka Nabi adalah sanak saudara di Mekah, sudah tentu. Dan ada juga sanak saudara di Madinah pun sudah tentu bila kita dah belajar sejarah keluarga Nabi itu. Sebab itu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal, Nabi kita hijrah ke Madinah dalam bulan apa kawan-kawan? Dalam bulannya Rabiul Awal. Lebih tepat lagi 1 Rabiul Awal. Kebetulan jatuh hari Isnin. Nabi 4 orang. Nabi, Abu Bakar, kemudian Amir bin Fuhairah dan juga Abdullah ibn Uraiqid. Abdullah ibn Uraiqid ini satu orang kafir.
Nabi percaya kepadanya, maka Nabi upah dia untuk tunjuk jalan dalam, jalan pintas, jalan-jalan kecil. Nabi percaya kepada satu orang kafir yang jujur, Abdullah bin Uraiqid. Nabi upah dia. Itu dia tunjuk Nabi jalan-jalan tersembunyi sewaktu nak keluar dari Mekah dalam peristiwa hijrah yang bersejarah dan berkat itu. Ada riwayat kata akhirnya Abdullah bin Uraiqid ni masuk Islam juga sudahnya, tetapi nantilah kita bahas kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, bila sampai pada masanya perbahasan tentang hijrah Nabi. Maknanya sirah kita ini saya menjangkakan ada 10 siri. Hari ini baru 3 siri, baru siri yang ketiga. Baik. Dalam peristiwa hijrah Nabi itu kita tak lupa bagaimana bila Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah pada hari Jumaat bersamaan 12 Rabiul Awal. Sebab Nabi ni hijrah bermula 1 Rabiul Awal hari Isnin, 8 hari 8 malam Nabi berjalan sampai ke Quba hari Isnin juga. Nabi bina masjid di Quba. Masjid pertama dalam Islam yang dibina tak lain tak bukan Masjid Quba. Dan riwayat kata Nabi bermukim di Quba selama 4 hari. 8 Rabiul Awal Nabi sampai Quba, Nabi bina masjid, Nabi duduk di Quba 4 hari. Jadi 8 campur 4 12. Itulah 12 Rabiul Awal. Hari Jumaat Nabi masuk ke kota suci Madinatul Munawwarah. Bila Nabi masuk ke kota suci Munawwarah ni, orang berebut nak sambut Nabi, nak jadikan Nabi tetamu. Tetapi riwayat secara ringkasnya kita sebut apa dia? Akhirnya Nabi minta orang-orang Madinah jangan berebut, jangan tarik unta aku ni pun jangan tarik, biar unta ni berhenti sendiri. Kat mana tempat dia berhenti, aku jadi tetamu di situ. Bijak Nabi SAW. Kalau Nabi pilih nak pergi rumah orang itu, nak pergi rumah orang ini, tentu orang akan terasa hati lah kot. Sebab dah tunggu Nabi banyak hari dah siap rumah, siap makanan, nak jamu Nabi dah. Tiba-tiba Nabi pilih nak pergi rumah orang ini, orang itu. Maka Nabi nak jaga hati orang. Tuan-tuan sekalian, cerdik Nabi kita, cermat Nabi kita. Apa Nabi kata? Nabi kata, biarlah unta ni berhenti kat mana, aku akan jadi tetamu orang dekat situ lah. Akhirnya unta tu berhenti satu tempat, tanah yang lapang sangat. Tetapi Nabi tak turun. Ialah nak turun gua, ada rumah tak ada situ. Sehingga unta yang turun yang duduk tadi tapi Nabi tak turun, bangun balik. Kemudian meneruskan perjalanan. Yang mana tempat yang unta berhenti kali pertama duduk tetapi Nabi tak turun sehingga unta tu bangun semula berjalan, itulah tapak Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam sekarang. Tapak masjid Nabi sekarang. Kata Ahlus Siyar hikmahnya, di mana-mana saja satu kampung ataupun satu negeri bila dibuka, yang mustahak kita bina rumah Tuhan dulu, kita bina rumah Tuhan, masjid dulu. Tu dia ya. Kemudian barulah unta yang bergerak tadi baru berhenti di depan rumah atau atas tanah milik Abu Ayyub Al-Ansari. Tu yang Nabi turun dari unta. Nabi kata apa? Siapakah di kalangan kamu ni orang-orang Madinah yang dekat persaudaraan dengan aku? Maknanya anak beranak aku, saudara mara aku. Orang utara kata adik beradik aku. Maka Abu Ayyub Al-Ansari angkat tangan, saya Rasulullah, adik beradik, saudara mara dekat. Maka Nabi menjadi tetamu kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Satu istimbat kefahaman yang boleh kita ambil daripada riwayat ini apa dia? Bila kita pergi mana-mana, ingat, jangan lupa. Benda ni kita selalu buat, tetapi tengoknya sejak akhir-akhir ini generasi kita sudah lupa dan kita pula tak ajar anak-anak kita nak buat benda begini. Apa dia? Kalau kita pergi satu tempat, ada saudara mara kita, tolong singgah. Tolong singgah, bawa gula sekilo ke, bawa biskut Mary ke, bawa akak keduk ke, naik bak lopak tikang terpulang lah. Mana nak khabar apa dia? Orang tua kita dulu ajar betul dah. Gi mana-mana satu tempat, gi tengok mak saudara ataupun gi kerusuh di Perak, rumah tok sepupu tak jauh, singgah sekejap, bawa biskut Mary, biskut jagung contohnya. Apa yang orang tua dulu ajar sebenarnya ada sandaran daripada hadis Nabi SAW,
Yang mana Nabi ni Allah tahu nak sangat berhenti singgah jadi tetamu di rumah saudara mara sendiri. Itu yang unta Nabi yang Nabi beri nama Al-Qaswa itu berhenti depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sedangkan Abu Ayyub ni bukan orang lain, saudara yang dekat dengan Nabi SAW. Jadi nak beritahunya, begitulah Aminah ambil keputusan nak duduk lama lah sikit di Madinah supaya Nabi dapat diperkenalkan dengan sanak saudara ahli keluarga di Madinatul Munawwarah itu. Jadi kita ada bersiaran 10 minit lagi insya-Allah. Saya baca soalan dulu sikit kalau ada. Kita nak siaran 10 minit saja lagi. Saya baca dulu kalau ada soalan respon daripada kawan-kawan. Ramai yang masuk, alhamdulillah rabbil alamin. Gelandangan Sufi pun ada. Terima kasih Pi, Kak Ruzi, Rizwan, Pak Cak kita. Begitu juga sahabat saya Ustaz Zamri Mustafa. Ni sama-sama Mahat Tafih dengan saya di Kelantan dulu ni. Saudari Sumayyah Salehah, terima kasih bersama kita. Abang saya Abdul Wahid Zainul, abang ada di Kuala Berang agaknya ada di Kuala Berang. Nampak live semalam macam rumah Kak Mastura je tu. Begitu juga Syekh Fazli kita. Syekh Fazli, terima kasih. Syekh Li Laini daripada Sains Negeri Sembilan, Syarikat Air Negeri Sembilan, terima kasih Li. Juga sahabat kita Cikgu Din, alhamdulillah rabbil alamin. Abdul Hakim bin Azam, sahabat saya dan anak murid saya. Begitu juga tuan guru saya Jai IPSC. Ni guru saya dalam bidang menembak ni tuan-tuan, Abang Jai ni. Pascal negara kita ni sudah pencen dah. Ni guru menembak saya ni, Abang Jai saya. Abang Wira Mustafa, begitu juga Kak Wan Molek, Ustaz Faiz Azmi, terima kasih banyak. Begitu juga Ku Ashimah, terima kasih tengok. Suzilah kawan saya Ji, terima kasih Suzi, alhamdulillah. Abang Haslin Hasan pun ada dengan kita daripada Kota Tinggi. Hasan Ar-Rifai, begitu juga besan saya Muhammad Asam Abu Bakar, alhamdulillah rabbil alamin. Abdul Ghani Arun, terima kasih Abang Ghani saya daripada Surah As-Sabah. Adinda saya adik Dr. Siti Safiah Khan, terima kasih, alhamdulillah. Begitu juga Farahiyah Al-Banjari dan abang saya Dr. Muhammad Nazri Yazid, alhamdulillah. Bang, macam mana suasana di hospital bang? Saya berdoa selamat berkat doktor kita, jururawat kita, kaki tangan warga kesihatan, PDRM, abang-abang tentera yang mula nak bertugas hari ni. Kita berdoa selamat semua ya Allah hendaknya. Kita masih lagi bahaskan tentang sirah Nabi bang. Baru sampai Nabi SAW di Madinah. Umur Nabi waktu yang kita bahas ni dalam umur 6 tahun. Itu yang kita sedang bahas. Baik, saya sambung sikit lagi kawan-kawan sekalian. Kisahnya bila Nabi dah sampai Madinah. Nabi dibawa melawat makam ayahandanya, menangis Nabi SAW, sehingga dapat kita satu kefahaman, rupanya menangis di kubur orang tua ataupun menangis di kubur sanak saudara sahabat handai kita dibenarkan dalam Islam, tetapi dengannya adab dan tata cara yang sesuai. Dan kita dah sebut tadi juga, Aminah telah buat keputusan tak nak balik terus ke Mekah, tetapi nak duduk lebih kurang sebulan. 1 bulan di Madinatul Munawwarah untuk mengambil peluang kenalkan Nabi dengan sanak saudara. Nak kenalkan Nabi dengan sanak saudara Nabi yang banyak di Madinah. Maka duduklah Nabi selama sebulan, sehingga habis tempoh sebulan duduk Madinah, barulah mereka pulang ke kota suci Makkatul Mukarramah. Tetapi riwayat menyebut dalam perjalanan balik tu, dalam perjalanan balik dari Madinah nak balik ke Mekah tu, Aminah jatuh sakit sehingga membawa semakin berat sakitnya dari hari ke hari. Sehinggalah dalam beberapa hari perjalanan mereka daripada Madinah nak tuju ke Mekah. Lebih tepat lagi kata Ahlus Siyar, ulama sirah kata di sebuah tempat bernama Abwa. Sebuah tempat nama Abwa. Abwa ni adalah dibahas dalam sirah, katanya sempadan Mekah dengan Madinah.
Katanya ahli tarikh, ahli sejarah Mekah kata boleh jadi Abuak ni lebih dekat sempadangnya masuk ke Madinah, boleh jadi juga sempadangnya masuk ke Mekah. Ni mengikut pembahagian sempadang lah. Tetapi bila sampai di Abuak itu wafat bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat bonda Nabi di Abuak. Itu yang Nabi menangis menghadapi kewafatan bondanya. Lalu Nabi SAW menguruskan jenazah bondanya itu di Abuak bersama datuknya Abdul Muttalib, bersama dengan hamba perempuan miliknya bonda Nabi yang kemuliaannya diwariskan kepada Nabi, iaitulah Ummu Aiman. Bersamanya beberapa orang daripada Mekah yang mengiringi rombongan mereka sebulan duduk di Madinah tadi. Bayang tuan-tuan kalau kita baca dalam riwayat, seakan-akan Nabi ni baru semalam dengar cerita tentang ayahandanya Abdullah dari bondanya Aminah. Kemudian tiba-tiba hari ini Nabi sendiri kehilangan bondanya pula dalam perjalanan antara Madinah nak balik ke Mekah itu. Sebab itu ibu bapa sekalian, kalau kita baca dalam peristiwa haji perpisahan, mana haji terakhir yang Nabi buat. Kenapa kita panggil haji terakhir? Tidakkah Nabi buat haji sekali saja dalam hidup? Kerana terakhirnya berkumpul dengan para sahabat yang begitu ramai dalam peristiwa haji yang Nabi buat sebagai haji perpisahan itu. Lebih kurang 120,000 orang. Itu yang ulama kata haji perpisahan, ataupun kita kata haji terakhir pertemuan Nabi dengan para sahabat yang diredai Allah, semuanya itu. Jadi dalam perjalanan haji, nak buat haji terakhir itulah ada riwayat kata Nabi singgah dulu. Dari Madinah, Nabi turun dari Madinah nak ginya ke Mekah nak buat haji. Nabi turun pada 26 Zulkaidah, Syekh Guding. 26 Zulkaidah Nabi turun dari Madinah. Kemudian Nabi menghalakan untanya ke Mekah, tetapi sebaik saja tiba di Abuak, riwayat kata Nabi gerakkan untanya menuju ke sebatang pohon. Jadi pohon ni, pokok ni adalah satu lemak lah, satu tanda lah, yang sampai pokok tu Nabi tahu makam bondanya tak jauh daripada pokok itu. Dan riwayat kata Nabi sempat ziarah makam bondanya Aminah sepanjang hayat Nabi ialah sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali yang akan kita detailkan dalam siri kita yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan tamat di sini untuk siri ketiga, itulah perbahasan Nabi SAW pulang daripada Madinah, menziarahi makam ayahandanya Abdullah, kemudian menghadapi kematian, kewafatan bondanya Aminah binti Wahab, di mana di sempadang Mekah dan Madinah tadi, itulah di Abuak tadi. Nanti kita akan cerita sambungannya bagaimana Nabi SAW bermula dijaganya baginda oleh datuknya Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ni kata riwayat dalam sirah-sirah klasik, tak naknya Nabi terasa kehilangan, tak ada ayah, tak ada mak. Sehingga kan Abdul Muttalib setiap kali panggil Nabi, dia tak panggil wahai cucuku, tetapi dipanggilnya Nabi wahai anakku, wahai anakku. Ini Abdul Muttalib jaga sangat, cermat sangat dengan Nabi SAW, sehingga dipanggil pun anakku, wahai anakku. Dan kita baca dalam riwayat peperangan Khandaq, waktu gali pagi, Nabi ni ketika nak pecahkan batu dengan pedang, kerana Madinah ni batu banyak. Bila gali pagi tu jumpa batu, gali-gali tanah jumpa batu, Nabi tu kan pecahkan. Maka ada riwayat kata tengah Nabi nak pecahkan batu tu, Nabi bersyair. Nabi bersyair. Maknanya bila sebut syair ni, sifat Arab lah yang ada pada Nabi. Nabi kita ni bangsanya Arab. Sifat bagi Arab tu kalau sebut syair, bahasa, sastra, suka sangat lah mereka. Maka ada Nabi melafazkan sebagai satu lafaz yang membenarkan kata-kata datuknya kepada Nabi, ini anakku tu. Nabi ada lantunkan satu syair sebagai membenarkan perkataan Abdul Muttalib. Apa kata Nabi? Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi tak pernah berdusta, akulah anak Abdul Muttalib, kata Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat sekalian,
berakhirnya dengan syair yang Nabi lantunkan di dalam peperangannya Khandaq sebagai penguat kepada sifat kasihan, belas, rahmat Abdul Muttalib kepada cucunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dipanggil anakku, tidak disebut cucuku. Maka berakhirlah juga kuliah kita siri yang ketiga ini, yang mana kita berdoa mudah-mudahan kita dapat sambung lagi siri keempat, kelima sampai ke 10. Saya cuba membahagikan sirah kita ini dalam 10 siri, dan mudah-mudahan ada manfaat dan ada keberkatannya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kami pagi ini. Rakan-rakan yang baru masuk, Siti Maswari, terima kasih Siti. Begitu juga Ayanda cikgu saya, terima kasih Ayanda cikgu kerana selalu dengan kita dalam kuliah ini. Sahabat saya daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Terengganu, Helmi, saudari Liari daripada Johor Bahru, terima kasih, alhamdulillah. Begitu juga rakan-rakan Muhammad Hafiz Sazali, terima kasih. Subhanallah, rasa sebab tu bila sampai bab ibu Rasulullah SAW meninggal itu betul, Fi. Mudah-mudahan kita pun begitulah, ada sifat kesian belah, ya, sayang ke Nabi kita. Dan inilah salah satu caranya kita belajar, kita kenal sungguh-sungguh Nabi kita SAW. Terima kasih juga Prof Azmi, kekanda Prof Azmi, terima kasih banyak melihat live kita. Begitu juga rakan-rakan yang lain, mudah-mudahan hendaknya kita mendoakan selamat berkat negara kita. Begitu juga kita mendoakan petugas-petugas kita yang banyak berkorban, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Mudah-mudahan ada rahmat berkatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.